Ustaz. Jadi insyaAllah hari ini kami dapat rezeki lah Ustaz kan. Jadi untuk soalan pertama ni saya rasa macam soalan yang umum. Ustaz, jadi Ustaz boleh ceritakan sedikit bagi pengenalan apakah bidang ataupun tugas Ustaz sebagai ketua hamil secara umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik di BNS nak ada guru ketika masih dengan tiga. Dia secara umumnya tugas seorang penolong kanak-kanak atau murid ini, dia tugasan dia amat signifikan dengan murid. Dia melibatkan kebajikan murid, melibatkan masalah disiplin, keselamatan murid, kesihatan. Pendek kata, apa sahaja yang bersangkutan dengan murid, dia akan jatuh pada bahu saya atau bahu penolong kanak-kanak. Jadi untuk bidang hal ehwal murid ni, dia satu kerja yang sepanjang tahun. Sebab pelanggan kita, iaitu murid, memang dia ada sepanjang tahun. Jadi ada saja sebab tiap hari dan sepanjang tahun lah kerja-kerja ini. Dia tak sama macam curriculum dia ada musim dia. Macam dalam musim sukan. Jadi kerja dia banyak pada musim sukan. Lepas tu dia akan ada kerja pula, ada tugasan pula, dia on balik. Jadi, kalau kata macam hal ehwal murid ni, dia sepanjang tahun. Dia tak ada henti lah sepanjang tahun. Macam tu dia buang secara umumnya yang boleh saya rangkulkan lah berkenaan dengan tugasan hal ehwal murid. Soalan saya yang seterusnya, saya tanya bagaimana pihak sekolah membantu murid daripada keluarga B40 yang memerlukan bantuan. Okey, baik. Sebenarnya bila kita jadi kaki tangan awam, terutamanya kita sebagai seorang guru, bila kita ditaklifkan sebagai guru kelas, setiap guru kelas tu dia dah ada peranan dia masing-masing. Jadi dia kena pasti murid mana yang memerlukan bantuan, dan semua ini perlu juga kepada kerjasama daripada waris itu sendiri. Sebab apa saya kata macam itu? Sebab sekarang untuk kita dapatkan maklumat, data berkenaan dengan murid-murid yang memerlukan bantuan, murid 40 ke bawah ni, kita memerlukan kerjasama daripada para waris untuk mengemaskan data-data tersebut dalam sistem IDMI. Jadi sistem tu dia akan migratekan kepada sistem yang satu lagi, APDN. Sebab sistem yang bantuan APDN, tapi sekarang APDN sudah tidak efektif sangat lah. Sebab kita banyak guna IDMI, jadi APDN hanya untuk bantuan semata-mata. Kalau dahulu sebelum-sebelum ni, guru kelas banyak buat pengemaskan data-data ni, tolong ibu bapa buat pengemaskan dalam APDN. Tapi sekarang ni, oleh kerana kita guna dua sistem, jadi amat-amat sarang kami pihak sekolah ni mengharapkan para waris ini mengemaskan data-data mereka masing-masing, terutamanya berkenaan dengan jumlah pendapatan isi rumah dan juga jumlah tanggungan. Sebabnya untuk melayakkan seseorang tu mendapat bantuan, dia ada dua kategori dia panggil. Yang pertama, pendapatan dia, jumlah pendapatan isi rumah tu tidak melebihi 1198. Laki dengan isteri tu, suami isteri campur, tidak melebihi 1198, ataupun pendapatan per kapita dia RM322. Pendapatan per kapita ni diambil daripada jumlah pendapatan tadi, bahagi dengan jumlah tanggungan yang ada dalam rumah.
Juga tanggungan ni termasuk dengan ibu bapa lah. Kalau kata dalam satu rumah tu ada dia ada 5 orang anak, termasuk suami isteri tu dia jadi 7. Jadi bila bahagi tu dia kena per kapita dia lebih ataupun kurang daripada RM322 sebulan. Jadi dua golongan ini dah yang layak untuk kita bantu. Bila dah dapat data tu, automatik pelajar-pelajar ni layak untuk mendapat bantuan di peringkat sekolah rendah seperti RMT, DAP semua. DAP kita tidak mengira pendapatan. DAP tidak mengira pendapatan. Dapat semua pelajar walaupun dia kaya mana tetap dapat. Jadi yang dapat bantuan tadi RMT, susu, wang dan juga bantuan pakaian seragam sekolah daripada yang popular yang curriculum. Cikgu dah cakap pasal tugas SCM ni dia macam merangkumi termasuklah disiplin dengan kasihan pelajar. Jadi kami nak tahu lah apa program yang pihak SCM ni dah lakukan nak menyokong pembentukan murid. Seawal baik, terima kasih nama bersama bukan apa. Okey, baik, terima kasih Faisal atas pertanyaan tu. Seawal minggu pertama buka sekolah, kita sudah ada taklimat disiplin peraturan sekolah daripada guru disiplin kita sendiri, guru disiplin, dan bagi memantapkan lagi disiplin murid di sekolah ini. Tahun ini kita bagi surat penurunan kuasa untuk merotan daripada guru besar kepada 3 orang guru, iaitu saya sendiri sebagai ketua dan juga guru disiplin seorang, guru disiplin Cikgu Azim Tawar Zaman, dan juga dua guru pengawas. Kita bagi surat penurunan kuasa merotan. Bukan kata nak suruh galakkannya pemberontakan, tapi bila ada penurunan kuasa ni sekurang-kurangnya bila murid itu dihadapkan kepada bentuk murid ada rasa dulu sikit. Guru dengan buat mana ada kuasa untuk pemberontakan. Dan setakat ni tak pernah lagi lah dengan ada pemberontakan muda. Cumanya kita bagi itu dan kita serahkan kepada depan semua murid, bagi murid itu rasa ada perasaan takut silap untuk buat kesalahan. Dan kita juga ada beberapa program-program bersama dengan guru bimbingan kaunseling. Contoh dia program yang kita buat minggu lepas sekali sebelum raya pun kita buat ceramah anti buli dan juga gangguan seksual bagi murid-murid tahap 1 dan juga tahap 2, supaya mereka tahu batasan-batasan pergaulan antara lelaki dan perempuan, dan juga batasan-batasan gurauan antara sesama mereka, kerana kadang-kadang mereka anggapkan benda itu gurauan, tapi benda itu sudah masuk dalam kategori buli. Kategori buli ni pun dia banyak kategori, buli lisan dan buli dan sebagainya lah. Dan ada banyak lagi perkara-perkara ataupun program-program yang kita susun untuk memantapkan disiplin dan juga sahsiah murid ni. Terutamanya kita buat spot check berkala, dan juga kita buat dialog prestasi disiplin. Kita akan panggil murid-murid yang bermasalah ni, dan kita panggil waris sekali, nyatakan apa masalah murid ni, apa dia kesalahan-kesalahan dia yang perlu pada teguran samalah oleh para waris. Saya rasa sekadar itu saja makluman berkenaan dengan aktiviti dan juga program setakat. Dari aspek disiplinan tadi kita ada agak program-program semua tu kan. Saya nak tanya, adakah sekolah ni pakai sistem merit demerit untuk merekodkan kesalahan murid yang melakukan kesalahan? Okay, baik. Kita
kita key in markah ataupun kita key in kesalahan murid itu dalam satu sistem dia panggil sistem saksiah diri murid. Okey, saksiah diri murid SSDM 2.0. Jadi sistem ni sekarang pun dia telah ditambah baik dan dia boleh diakses melalui IDMI. Cikgu-cikgu semua boleh akses melalui IDMI. Dulu dia kena masuk, kita tarik SSDM masuk dalam sistem dia. Sekarang ni kita masuk dalam IDMI, dia ada peranan dia sebagai peranan pelaku saksiah, kita masuk dalam tu. Okay. Segala kesalahan murid apa ke dalam tu, bukan setakat kesalahan, segala saksiah baik murid pun kita lapor dalam tu. Dan bila kita pelaporan tu nanti dia akan mewujudkan diri murid itu sendiri. Ada baik, ada amat baik, ada cemerlang. Dia punya diri. CJ saksi ada. Dia ada paling baik saja baik. Baik tu kira paling leket lah. Lepas tu yang tengah sikit amat baik, dan yang seterusnya paling cemerlang. Dia punya diri saksi ada. Dia adalah tahap dia. Untuk tahap baik ni berapa kali saksiah baik yang dia kena buat, amat baik ni berapa kali, dan cemerlang ni berapa kali yang dia buat dan direkodkan dalam SSDM. Dan cabaran utama kita di sekolah ni cikgu sendiri tu segan nak rekod saksiah diri ni dalam SSDM. Ada beberapa orang sahaja cikgu yang aktif isi saksiah baik ini dalam SSDM. Sebenarnya tak susah sangat pun. Setiap kali kita buat penghimpunan pun dah boleh dah kita masukkan dalam SSDM sebagai saksiah baik, sebab dia mengikuti penghimpunan yang kita buat dan dah dapat dah satu. Saya rasa dalam 50 kali kita rekod dah dapat dah title cemerlang. Tapi sayangnya macam tu lah, kurang kesedaran daripada cikgu ni untuk buat. Sedangkan kita dah push banyak kali, buat, bagi kesedaran, buat. Sebab secara tidak langsung bila kita buat benda tu, dia akan menaikkan markah sekolah juga dalam SKAS. Yang ni semua cikgu kan? Semua cikgu. Sebab semua cikgu adalah cikgu disiplin. Dan saya akan langkit semua cikgu tu sebagai pelaku saksiah. Sebab dia nak laku pada masalah murid dan juga berlaku saksiah. Tak saja dia buat. Saya pun kalau kata tahun lepas kita pagi kumpul, tapi masa tu saya tak ada. Saya rasa terlibat sana. Masuklah dalam terlibat. Sebab semua program yang kita buat, kita libatkan dalam sekolah tu. Dan kita pun di dekat sekolah pun sekarang ni kita ada pasukan KPK bomba dunia, tapi tak ada libatkan pelajar prasekolah, tapi tak ada dah di dekat sekolah. Proses pendaftaran sekolah ni melalui pasukan Dia nampak. Saya hanya dimaklumkan pada rekod tu lebih ke banyak mana kota kan. Ada nampak. Betul. Kami sampai ini dah ambil Betul lah. Cuma untuk proses pemilihan tu nanti barulah kami dilibatkan sama. Ada suara pemilihan. Jadi dalam surat pemilihan
untuk sekolah tu kita bagi untuk keutamaan sekolah ni yang 6 tahun itu kan. Yang 6 tahun tak kira dia tu daripada keluarga UB40 ataupun anak cikgu tu, asalkan 6 tahun cukup total ikut yang dulu kita masuk dia. Lebih daripada tu, contohnya kita ada 50 orang, baru 40 orang belajar 6 tahun, 10 lagi dia baru kita ada 5 tahun, yang paling dekat umur, yang gaji kurang, baru kita ada yang lain. Kita utamakan belajar 6 tahun di sekolah. Ya. Apa harapan cikgu terhadap pendidikan disiplin dan sahsiah murid dalam sekolah? Sebenarnya besarlah harapan saya nak tengok masalah disiplin sekolah ni semakin lama semakin kurang, Jadi untuk dapatkan result macam tu bukan orang kata mudah, dan juga bukan yang satu tanggungjawab pada saya saja. Dan sebenarnya tanggungjawab semua cikgu adalah cikgu disiplin. Jadi cikgu semua ni memainkan peranan penting untuk membentuk, mendidik murid supaya menjadi orang yang lebih beradab dan bersosial. Kalau macam awak tengoklah macam mana disiplin murid sekolah ni. Dia taklah teruk sangat, tapi yang teruk tu mesti tak terkawal. Yang tu memang apa dah, saya tak nafikan. Tambah-tambah bila berada di dalam dewan, sebab dalam dewan tu kita tahu lah keadaan dia. Dewan ada ekor dan tidak kondusif. Budak ni dia boleh duduk dalam dewan tu, dia ada tempoh dia. Berapa lama dia boleh duduk kan, lebih pada tempoh tu sudah panas. Bila panas mai, dia mulalah curi kawan ni biasalah tu. Tapi insya-Allah setakat ni masalah disiplin lain masih lagi terkawal. Kita tak ada lagi dah masalah berat, rokok, dadah, masalah cabut, antara lain dengan dikatakan masalah masih belum ada lagi sekolah kita. Masalah yang biasa tu ada lah. Bully tu memang ada. Kami tu sebagai cikgu disiplin, sebagai pengawal PKM ni, setiap hari kita duduk bersemuka dengan murid. Cuma tahun ni saja, sesi ni saja, bila masuk sesi ni kita mula duduk setengah pagi, tak ada masa untuk kita berjumpa dengan murid. Jadi mulai minggu ni saja kita kembali kepada asal, yang mana kita berjumpa dengan murid setiap kali pada datang ke sekolah. Kembali dulu di Dewan Terbuka untuk kita briefing apa-apa yang penting. Sebab kesan dia saya tengok, bila kita tak berjumpa dengan murid ni secara keras ni, masalah kita nak buat teguran kepada dia susah. Hanya ada seminggu sekali sahaja yang kita boleh buat teguran, iaitu pada hari Ahad ataupun hari Rabu. Itu pun bila kain saya yang bercakap, saya fikir lain cakap, mesti dia cerita pasal bab dia kan, dia fikir satu dia cerita pasal mata pelajaran ke apa, pokok dia cerita pasal sukan. Bila sebut PKM ni, automatik kita akan diri budak ni berkenaan dengan disiplin. Jadi harapan saya bila dah kembali normal, ikut jadual baru ni, kita boleh sentiasa mendekati murid dan murid pun lebih teradap bila kerap ada sesi bersama-sama dengan cikgu-cikgu setiap hari. Macam mana pihak sekolah membantu murid yang menghadapi masalah kelas? Okey.